Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Digital Learning PDPR, Pendidikan Islam. Hari ini saya nak kongsikan teknik menjawab pendidikan Islam. Teknik menjawab pendidikan Islam. Yang pertama sekali, kita mesti memahami kata kunci soalan yang diberikan. Sebab kata kunci soalan yang diberikan memainkan peranan yang penting untuk menentukan teknik dan cara kita menjawab soalan tersebut. Biasanya, antara kata kunci yang diberikan ialah senaraikan, nyatakan, jelaskan, terangkan, huraikan dan lain-lain. Jadi, kata kunci soalan ini kita mesti fahami supaya kita menjawab dengan betul dan tepat dengan kehendak soalan yang diberikan tersebut. InsyaAllah pada hari ini saya akan bincangkan beberapa kata kunci soalan untuk kita semua. Yang pertama sekali, kita lihat soalan ini. Berdasarkan hadis di atas, senaraikan dua ciri pakaian yang dilarang dalam Islam. 2 markah. Pastikan kita memahami kehendak soalan tersebut. Di sini ialah digunakan senaraikan. Senaraikan dua ciri pakaian yang dilarang dalam Islam dan markahnya ialah 2 markah. Jadi sebenarnya kata kunci soalan senaraikan ini dia sekadar memerlukan jawapan yang ringkas dalam jawapan kita. Contoh jawapan ialah apabila soalan ini dikemukakan, cara jawab yang terbaik begini. Tuliskan dua ciri pakaian yang dilarang dalam Islam ialah, ini kata kunci jawapan. Sebaiknya kita hendaklah menulis kata kunci jawapan supaya jawapan kita tidak lari daripada kehendak soalan. Jawapannya ialah 1, contohnya nipis. 2, ketat. 3, nampak aurat. 4, jarang. Jawapan begini pun sudah menepati kehendak soalan senaraikan. Kalau jawab lebih detail, lagilah baik, lebih diterima. Boleh diterima. Contoh, pakaian yang nipis, pakaian yang ketat, pakaian yang menampakkan aurat, pakaian yang jarang. Cuma sini saya nak bincangkan tadi ialah mengenai kata kunci soalan senaraikan ini, dia sekadar cukup untuk kita menjawab seperti ini. Nipis, ketat, nampak aurat dan juga jarang. 2 markah. Seperkara lagi, apabila diminta 2, kalau kita mempunyai 3 ataupun 4 jawapan, kita lebih baik menjawab 3 ataupun 4 lebihkan jawapan supaya seandainya soal jawapan 1 ataupun 2 salah, kemungkinan 3 dan 4 ni betul. Jadi dia boleh membantu markah kita dapat markah penuh. Dan di hujung jawapan kita sebaiknya tulis terus ini per dengan 2 markah. Saya harap semua faham. Seterusnya kita lihat kalau soalan nyatakan. Di sini kata kunci soalannya ialah nyatakan 2 amalan nawafil. Nyatakan 2 amalan nawafil yang untuk menjadi amalan seorang pelajar. 2 markah. Biasanya soalan nyatakan markah dia tak banyak. Dan diletak 2. Nawafil ialah amalan sunat. Jadi kena faham juga nawafil apa dia. Jadi contohnya cara menjawab ialah 2 amalan nawafil untuk menjadi amalan pelajar ialah
Okey, jadi saya ingatkan kembali, terbaiknya ialah kita mesti menulis kata kunci jawapan. Itu 2 amalan. Nawafil untuk menjadi amalan pelajar ialah supaya apa? Supaya jawapan kita ini tidak lari daripada kehendak soalan ini. Bukan tulis soalan ya, kata kunci jawapan. Okay, contoh jawapan. Diminta 2, kita jawab 3. Boleh tak? Memang boleh dan saya lagi menggalakkan kalau minta 2 bagi 3 ataupun 4 jawapan. Okey, contoh jawapan ialah 1, letak solat sunat. 2, puasa sunat. 3, membaca Al-Quran. Dan hujung sekali, letak tadi, per dengan 2 markah. Ini contoh cara terbaik dalam menjawab soalan peperiksaan. Kemas, tersusun, mudah dan memudahkan pemeriksa untuk memeriksa jawapan kita. Tolong ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, nyatakan, maknanya nyatakan jawapan ringkas. Jangan buat karangan, jangan buat dalam perenggan. Kita mestilah menunaikan solat sunat dalam kehidupan ini supaya, okey, tak perlu. Kita perlulah menunaikan solat sunat Isnin dan Khamis supaya agar untuk, tak ada. Kita mestilah membaca Al-Quran itu sebab soalan ini soalan nyatakan. Jadi memadai jawapan yang ini, tak perlu jawapan huraian panjang macam ada perenggan kerana membuang masa kita untuk menjawab soalan yang lain. Nanti kita tak cukup masa. Kenapa? Sebab soalan nyatakan, kita jawab panjang. Soalan yang perlu jawapan yang lebih panjang, kita jawab ringkas, salah pula. Jadi, saya rasa untuk kali ini terlebih dahulu penting untuk kita semua, untuk kamu semua menjawab dalam peperiksaan nanti. Semoga ianya bermanfaat dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.